Seterusnya, saya nak bagi tips sikit tentang rigor, relevance and relationship. Ada kan dalam latihan, betul tak? Cikgu Jamilah dah mengikuti latihan, ada tak di perkataan ni rigor, relevance and relationship? Cikgu Jamilah? Ya, ada. Okey, ada. Okey, apa itu rigor, relevance and relationship? Rigor, relevant, relationship ni sebenarnya cikgu, flow aktiviti dalam bilik darjah. Flow PDP cikgu dalam bilik darjah. Tadi dah banyak aktiviti kan? Sekarang ni flow aktiviti cikgu dalam bilik darjah. Bila cikgu membina aktiviti ataupun menyusun aktiviti tersebut dalam bilik darjah, cikgu susun ikut rigor, relevant and relationship. Rigor, relevant and relationship, dia ada 4 ABCD macam ni. Pemulihan, aplikasi, asimilasi, adaptasi. Okey, dia mengikut Bloom. Kalau cikgu susun macam ni, aktiviti cikgu, secara automatik memang flow PDP tu dia akan daripada mudah kepada yang lebih sukar. Dan akhirnya murid akan berfikir. Mula-mula, guru bekerja. Guru bekerja bila cikgu buat dalam membuat RPH ini boleh apply dalam RPH kita yang seharian pun boleh. Guru bekerja. Guru memberikan input dulu ke, guru memberikan worksheet dulu ke, guru bekerja. Peringkat yang kedua, murid bekerja. Maknanya murid buat. Apa yang kita beri tadi, murid buat. Okey. Peringkat yang ketiga, murid berfikir. Maknanya daripada apa yang dia buat tu, task dia atau aktiviti untuk memerlukan dia berfikir. Dan yang keempat ialah murid bekerja dan berfikir. Aktiviti dia, contohnya, yang ini murid mengaplikasikan pengetahuan secara interdisciplinary, kuadran A. Mungkin dalam bentuk soalan ke aktiviti cikgu, soal jawab. Murid mengaplikasikan pengetahuan secara interdisciplinary dalam masalah rutin harian. Murid mencipta atau menilai interdisciplinary dalam masalah harian. Murid mencipta atau menilai interdisciplinary dalam masalah bukan rutin. Nampak tak? Kuadran A, kuadran B, kuadran C, kuadran D adalah tertumpu kepada murid. Semua murid. Okey, ini ialah flow PDP di dalam bilik darjah. The flow, susunan untuk bila cikgu buat, dah ada aktiviti tadi, macam mana nak susun aktiviti tu. Ikut rigor, relevance and relationship. Contohnya macam ni. Ni asalnya ada yang kena hantar kan, dia punya aktiviti kan. Okey, kuadran A, guru bekerja. Dia gunakan Google Sheet, murid cikgu bagi Google Sheet, cikgu menyeraikan nama, murid menuliskan memadankan ibu negara. Maknanya guru bagi nama negara, murid cari. Sebab apa? Yang pertama ialah, ingat kuadran A, murid mengaplikasikan pengetahuan secara interdisciplinary. Maknanya dia dapat tahu daripada pelajaran ni, contohnya pelajaran geografi, dia gunakan. Diisikan cikgu bekerja, sebab sini guru bekerja. Guru bagi worksheet, dia tuliskan nama negara, dah ada siap-siap nama negara, murid mencari nama ibu negara bagi negara-negara yang telah disenaraikan. Yang kedua ialah murid bekerja. Maknanya daripada situ, dia gunakan Google Earth. Dia cari, murid yang cari lokasi negara-negara berkenaan. Maknanya murid bekerja. Kuadran B ialah, ingat murid mengaplikasikan pengetahuan secara interdisciplinary dalam masalah harian bukan rutin. Maknanya dia gunakan Google Earth, dia cari sendiri. Dekat mana Kuala Lumpur, dekat mana Jakarta, dekat mana Bangkok, dia cari sendiri. Kemudian, kuadran C. Kuadran C ialah murid mencipta, menilai secara interdisciplinary. Okey, dalam masalah harian. Jadi dekat sini mungkin dia gunakan digital resources, dia buat analisis, rumusan mengapa lokasi berkenaan menjadi ibu negara. Mengapa Kuala Lumpur menjadi ibu negara? Mungkin daripada dulu dia bekas lumbung biji timah agaknya, dia kaitkan dengan sejarah. Okey, tapi pengetahuan tu masih dalam dia ada. Okey, dia akan tengok kenapa Bangkok sebenarnya dia dijadikan ibu negara. Kenapa Jakarta dijadikan ibu negara? Adakah ia berdasarkan lokasi? Dikaitkan dengan sejarah, dikaitkan dengan geografi. Can you see that? Interdisciplinary. Okey. Kuadran D,
Kuadran dia yang murid mencipta, menilai secara interdisciplinary, okay, dalam masalah bukan rutin. Maknanya go beyond dia punya knowledge lah. They need to think out of the box. Maknanya murid menghasilkan blog atau journal, flipbook tentang keunikan negara-negara sebab dia buat kajian tadi kan. So dia cikgu boleh arahkan dia buat flipbook ke, dia buat blog ke, dia buat diary ke, dia buat karangan ke. Kenapa saya perlu saya pergi ke Jakarta, dia buat gunakan imajinasi dia. Jadi kat sini murid bekerja dan berfikir. Jadi inilah flow yang cantik bila cikgu menyusun aktiviti di dalam bilik darjah. Tapi jenis-jenis aktiviti cikgu mengikut where to. Saya ulangi, jenis-jenis aktiviti yang cikgu rancang mengikut where to. Okay, tapi penyusunan aktiviti cikgu mengikut rigor, relevance and relationship. Bila berlaku di dalam bilik darjah. Rigor, relevance and relationship ni penyusunan perancangan cikgu dalam bilik darjah lah bila susun RPH nanti. Okay, tapi bila cikgu nak rancang apa aktiviti nak buat mesti berdasarkan SK dengan SP tadi. Okay, daripada tugasan yang diberi kepada murid-murid. Okay. Tugasan jangan banyak-banyak jangan buat sampai 10 tugasan nanti susah pula cikgu nak buat berapa banyak aktiviti. Dia bersesuaian dengan beberapa jumlah SP yang cikgu pilih. Daripada SK yang cikgu tentukan, dia ada SP. Tidak semestinya semua SP cikgu itu cikgu ambil. SP yang cikgu ambil itu mesti bersesuaian ke arah pencapaian TP6 subjek masing-masing. Okey. Contohnya kalau macam bahasa TP6 dia nak ambil lisan, dia berkaitan dengan lisan sajalah. Jangan pula ambil TP6 lisan, pembacaan semua TP6 dia ambil. Dia jurus pada satu. Kalau dia ambil lisan sajalah. Tengok lisan tu TP6 boleh buat apa. Kalau dia kata saya tak nak buat lisan lah, saya nak buat yang tentang penulisan. Tengok TP6 pada penulisan. Itu saja. Jangan ambil TP6 setiap kemahiran. Jenuh nanti cikgu nak capai. Tengok TP6 berdasarkan pada satu kemahiran kalau untuk bahasa. Kalau macam sains, matematik dia tak ada masalah. Tapi kalau untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia kena tentukan TP6 mengikut kemahiran yang dia nak capai. Contohnya nak capai TP6 lisan aja lah. Kalau nak capai TP6 penulisan aja lah. Okay. Kemudian menyediakan plan perancangan. Inilah. Jadi yang apa yang dia dapat tadi, dia ambil masukkan dalam satu template ni. Template perancangan PDP, PBL bagi sekolah. Kalau sekolah api-api, sekolah api-api lah. Kalau Pulau Sebatang lah. Dia satu template ni, dia susun, masukkan pada subjek masing-masing. Sebab tu saya kata kalau saya dah bagi dalam bentuk Microsoft Word, kena minta kalau tak mahir, kena minta guru besar kena arahkan guru ICT lah untuk menyediakan template-template ni. Jadi pelibatan guru ICT tu ada sebab guru ICT akan diperlukan untuk modul 7 dan modul 8 nanti. Okay. Modul 7 dan modul 8 memang akan perlukan pelibatan guru ICT. Jadi kena standby lah berapa orang guru ICT yang akan terlibat. Cari yang betul-betul boleh memberikan kerjasama, yang boleh memberikan komitmen